Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz kita yang menjadi pengurus majlis, yang saya hormati sekalian barisan ahli jawatankuasa Masjid Jami'ul Ma'mur, yang saya sayangi sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Hadirnya saya di masjid tuan-tuan ini bukan untuk mengajar seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz kita dengan lakab yang agak tinggi atas saya ni, panggil dah nama Tuan Guru ni, jadi tak kenal lah sebab saya ni bukan orang alim. Tuan-tuan panggil nama saja tu pun saya suka lah. Panggil dah nama Ahmad Rizal kira dah. Nah, saya dah suka sebenarnya. Tuan-tuan tak payah panggil saya Ustaz, tak apa. Saya bukan orang alim, saya bukan orang pandai. Nama esok tu ya orang alim, nama lusa tu ya orang alim, Ustaz Zahid tu orang alim, Ustaz Azim orang alim. Saya ni bagi cukup-cukup kodam saja. Kalau dah tak ada, saya pergi ke depan lah. Ini tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kenapa saya ada di masjid tuan-tuan dan kenapa tuan-tuan hadir malam ni? Bukan atas sebab saya nak mengajar tuan-tuan, bukan atas sebab tuan-tuan menuntut ilmu, tapi apa yang dijanjikan kepada kita, orang yang berada di dalam majlis ilmu ini dikurniakan atasnya apa-apa perkara dalam hidupnya. Pertama sekali, Allah kurniakan kepada mereka ini sakinah, ketenangan. Tuan-tuan, duit kalau banyak tapi hidup serabut, duit tak guna. Anak-beranak kita cukup banyak tapi serabut, berkelahi sana sini, tak habis. Tak ada satu hati. Kita tak rasa nikmat keluarga, nikmat dah anak, nikmat dah adik-beradik. Allah tak bagi kita ketenangan itu. Jadi nikmat anak-anak ni tak dapat. Kita Allah bagi kita umur yang panjang, tapi umur yang ada pada kita tak boleh guna pakai. Sakit tak pernah hilang, dan sakit yang ada kepada kita ni, kita tak mampu nak buat amal saleh. Nanti kita tak boleh tenang dengan hidup kita ni. Ilmu yang ada pada kita pun, kita tak boleh jadi orang yang tenang dalam hidup. Dia jadi serabut. Sebab itu
apa yang Allah janjikan kita, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang sentiasa ingat Allah Ta'ala, hati dia tenang. Tenang inilah yang Allah angkat zaman now ni. Tenang inilah yang kehilang dalam hidup kita. Tak macam 30 tahun, 40 tahun dulu. Tahu kadang duit banyak, di hidup kita tenang. Kita bukan ada kereta besar, mahal. Balik-balik korang pun seorang sebiji dah gerek kat rumah. Tapi hidup kita tenang. Hidup kita ni cukup tenang waktu tu. Lalu saya berfikir apa yang membuatkan Allah angkat ketenangan. Kedua, apabila kita berada dalam majlis ilmu, maka dijanjikan kepada kita keberkatan dalam hidup kita. Berkat pada rezeki kita, Allah bagi dekat kita, kita berasa cukup. Berkat pada umur kita, bertambah umur kita, kita bertambah menjadi orang baik, dan kita terus dapat buat baik, dan kebaikan pada hidup kita makin bertambah. Kalau kita nak tahu kita ni baik tak baik, Nabi kata mati pun baik. Lepas kita meninggal dunia, orang cerita kebaikan kita. Bulan lepas saya main masjid tuan-tuan, hari Jumaat juga, saya solat jenazah. Orang yang rapat dengan saya, iaitu Haji Razak, Tuan Haji Razak kita, almarhum Tuan Haji Razak tu paling rapat dengan saya dalam hidup saya. Semua orang cerita kebaikan dia baik, dia baik, dia baik. Kita mau macam tu. Yang inilah mati yang baik Nabi kita. Tapi kalau kita umur kita bertambah, tapi kebaikan dalam hidup kita tak tambah, maka kita ni tidak berkat pada umur kita. Itu juga pada rezeki. Rezeki yang Allah bagi pada kita bukan jadikan kita tambah kaya, tapi menjadikan rezeki itu menjadi sebab kita boleh jadi orang yang baik dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rezeki yang ada pada kita, kita menjadi sebab masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini rezeki yang berkat. Begitu juga ilmu. Tiap-tiap malam kita duduk mengaji, kita dapat apa? Mengaji ini wajib. Tapi setiap malam kita belajar, kita dapat apa? Tahu yang ada pada kita ni jadi apa? Pengetahuan yang ada pada kita ni jadi apa? Kalau tahu yang ada pada kita tidak boleh menjadikan kita hamba Allah yang baik, bermakna ilmu yang ada pada kita akan menjadi asbab kita ini dilaknat besok di yaumil akhir. Kerana Nabi ada kata macam tu, Al-Quran hujjatul lak wa alaika. Al-Quran ini dia boleh jadi hujah kat kita, jadi syafaat kat kita. Wa alaika kata Nabi, atau sebaliknya, Quran akan jadi laknat atas kita. Ilmu ni macam tu juga. Kalau tahu kita ini tidak boleh menjadikan kita hamba Allah yang salah, maka tahu kita itu akan dipersoal oleh Allah besok di padang mahsyar. Tuan-tuan, malam ni saya nak bawa diri saya. Saya tak mau bawa tuan-tuan, saya mau bawa diri saya dulu. Tentang perjalanan yang cukup jauh yang kita akan pergi. Mana tempat berhenti kita? Sama ada syurga atau neraka. Itulah. Saya tahu dan tuan-tuan tahu. Kita ada yang dah berjalan dalam alam ni 60 tahun. Ada yang dah berjalan dalam alam ni 70 tahun.
Ada yang dah jalan dalam alam ni 80 tahun. Kita berjalan. Dan kita tahu yang perjalanan kita akan berhenti satu checkpoint, nama dia alam barzakh. Selama 60 tahun, sama 70 tahun, selama 80 tahun kita tak sedar yang kita dah dekat dengan checkpoint. Kita dah dekat. Yang ni memang Allah cerita kat kita tiap-tiap pagi Jumaat. Pagi tadi pun imam duk baca fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kita lupa. Panggil kita, memang kita lupa. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Tiap-tiap pagi Jumaat. Baiknya Allah kat kita, peringat kat kita tiap-tiap minggu. Peringat kat kita. Supaya jangan kita lupa. Kita tetap kita lupa. Sebab itu selama 60 tahun ni kita cari apa? Selama 70 tahun ni kita cari apa? Selama 80 tahun ni kita cari apa? Selama yang Allah bagi kita masa ni kita buat apa? Saya tahu, tuan-tuan tahu, lepas ni kita akan pergi satu alam, nama dia alam barzakh. Saya percaya dan tuan-tuan percaya selepas daripada alam dunia ni ada satu alam, nama dia alam akhirat. Allah sebut dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tu lebih baik. Akhirat tu lah kekal. Allah kata tempat yang kekal akhirat. Maksud dia apa? Saya tuan-tuan tak duduk lama tempat ni. Saya tuan-tuan bila Allah kata wal akhiratu khairu wa abqa, saya tuan-tuan tak tinggal lama tempat ni. Allah beritahu macam tu. Nak bagi kita faham. Saya tuan-tuan tak tinggal lama tempat ni. Ada tempoh masa. Sahabat kita Tuan Haji Razak, dia pergi dulu. Tak apalah, dia pergi hari Jumaat. Bahagian dia. Bahagian kita tak tahu. Sebab itu antara perkara yang dirahsiakan oleh Allah kepada kita, kematian. Pasal apa? Pasal Nabi kata orang yang bijak ini disebut dalam hadis al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang ada akal, orang bijak, orang pandai. Bukan orang pandai ni kitab dia beralmari berak-rak dak tentang berguni-guni dak. Nabi kata orang pandai, Nabi kata mandana nafsahu. Dia sentiasa muhasabah diri dia. Aku dah buat apa dalam hidup ni? Aku dah ada apa dalam hidup ni? Atau aku tak ada apa langsung? Aku dah buat apa dengan hidup ni? Aku dah ada apa? Tuan-tuan, orang yang dah pergi dulu daripada kita, mereka ni, kalaulah Allah hidupkan mereka ni semula dan menceritakan tentang alam itu, nescaya semua orang yang ada di bumi yang dengar ini akan pengsan semuanya. Kita tak akan boleh dengar akan teruknya, akan azabnya, akan seksa dan sengsaranya alam yang mereka dah pergi. Sebab itu tuan-tuan, satu hari Abu Hurairah ditanya ketika dia sedang keadaan sakit. Abu Hurairah ni menangis, tuan-tuan. Dia menangis. Lalu orang tanya dia, "Ma yubkika?" Apa yang buat kamu menangis? Abu Hurairah jawab, dia kata,
Aku ni menangis bukan sebab aku nak meninggal dunia, bukan sebab aku nak mati. Aku menangis, dia kata, kerana jauhnya perjalanan aku ni. Lepas ni aku nak kena tempuh alam barzakh. Lepas alam barzakh aku nak tempuh mahsyar. Lepas mahsyar aku nak kena tempuh mizan. Lepas mizan aku kena tempuh titian sirat. Lepas titian sirat aku tak tahu aku boleh pula lepas ke tak lepas titian sirat. Di mizan besok aku tak tahu amal soleh aku ni ada lagi ke tak. Sebab apa? Kata ulama, ada beberapa perkara yang akan diragut dalam diri kita tanpa keizinan kita. Pertama, nyawa. Nyawa ni malaikat tak minta izin kita. Bila dia nak ambil, macam mana dia nak ambil, dia tak tanya kita. Hebatlah kok mana kita, alimlah kok mana kita, tinggi mana pangkat kita. Cuma beza cara dia ambil. Dia nak ambil cara kasar, dia nak ambil cara lembut. Yang tu beza, mengikut kedudukan kita pada sisi Allah. Tapi dia tak minta izin kita, dia nak main ambil. Dia tak minta izin kita, dia terus ambil dia. Kita bagi, kita tak bagi, dia tetap ambil. Tapi cara dia ambil, yang tu nak kena, kita kena fikir sama-sama. Kedua, rata yang ada pada kita, yang kita duk impun puluhan tahun ni, yang kita duk peluk, yang kita tak mau keluarkan pada jalan Allah, walaupun kita tahu dah kita dah tak lama duduk dalam dunia. Tuan-tuan, masjid kita ni nak buat ni, terpaksa saya tanya tadi 20% baru, 20 ke 30%. Kita bukan tak ada duit, tuan-tuan, kita sayang duit kita. Kita bukan tak ada harta, tuan-tuan, kita sayang harta kita. Kita bukan tak ada bahagian untuk kita bagi pada jalan Allah, tapi kita cukup sayang, peluk seolah-olah getah tu kita takkan tinggalkan. Tuan-tuan, nanti sampai satu masa, sampai Allah cerita golongan ini, golongan yang akan menyesal apabila dia tak dan nak buat benda tu. Allah cerita, tuan-tuan, sayangnya Allah cerita golongan-golongan ini. Apa katanya Allah dalam ayat Al-Quran? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bila sampai nyawa sampai di khalqum ni, tuan-tuan, kita kata Allah Ta'ala boleh tangguh sikit saat anak buat apa, aku nak sedekah getah aku. Masa hidup kemarin, aku ragu dengan Allah Ta'ala. Aku ragu-ragu. Kalau aku bagi ni, getah aku habis. Tuan-tuan, Allah janji kat kita, Nabi janji kat kita, orang yang bersedekah tidak akan pernah habis getahnya. Orang yang bersedekah tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah miskin hidupnya. Percaya, tuan-tuan. Percaya. Tuan-tuan, kalau masa hidup ni kita duk sayang getah kita, agak-agak sakit tak mati. Saya mengaji, tuan-tuan pun mengaji. Nabi kata, sebanyak mana sakitnya rasa roh keluar daripada jasad, banyak mana kita sayang getah kita. Imam Al-Ghazali nyatakan kepada kita di dalam kitabnya, tuan-tuan tengok dalam Ihya ada, dalam Sirr Salikin pula, tak silap saya. Mati ni dia kata sebenarnya tak sakit dia. Yang sakit tu dia kata sebab kita tak mau lepas dunia. Bila malaikat nak main cabut nyawa kita, masa tu sayang kita kat getah kita. Kita teringat kat rumah kita, kita teringat kat duit kita, kita teringat kat tanah kita, kita teringat kat itu, kita teringat kat macam-macam.
Sebab apa? Sebab sayangnya kita tak mau lepas ni. Tak mau lepas ni tadi. Tak mau kita lepaskan. Kita terlupa. Mau tak mau, kita tetap akan lepaskan perkara ini. 3. Besok badan kita ragut siapa ada? Cacing-cacing dalam liang lahat. Saya nak buat ni ya benar. Tuan-tuan, ada tak orang yang badan dia tak dimakan oleh cacing-cacing? Ada. Siapa tuan-tuan? Orang yang Allah sayang. Nabi Allah sayang. Sahabat-sahabat Allah sayang. Syuhada Allah sayang. Orang yang Allah sayang, Allah jaga, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita mau Allah sayang kita, kita sayang Allah Ta'ala. Kalau kita mau Allah sayang kita, kita sayang dia. Tunjukkan macam mana kita sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada pada kita, jangan kita lupa Allah bagi. Sihat Allah bagi, umar Allah bagi, getah Allah bagi. Hatta semayang maghrib ni pun Allah bagi. Pasal apa ustaz kata lagu tu? Pasal apa saya kata lagu tu? Saya dan tuan-tuan pernah melaluinya. Kita pernah tinggal semayang. Tuan-tuan, masa kita terlantak sakit atas katil hospital, Allah tak bagi kita semayang. Selagi kita tak gila, kita wajib semayang. Lagi kita tak hilang akal, kita wajib semayang. Kita duduk 10 hari, kita tinggal semayang. Masa kita muda dulu, kita duduk kalut dengan cari getah, cari duit, kita tinggal solat. Saya nak main habaq. Iblis sekali saja dia tak mau sujud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hambat dia daripada syurga. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Dalam semua hidup ni, berapa kali kita tak pernah sujud dengan Allah Ta'ala? Iblis sekali lah. Lalu apa kata Abu Hurairah, tuan-tuan? Aku menangis, dia kata, kerana jauhnya perjalananku dan sedikit bekalan. Kalau Abu Hurairah pun dia rasa amalan dia sikit, kita macam mana? Abu Hurairah ni sahabat Nabi, tuan-tuan. Kalau dia rasa amalan dia sikit, kita rasa macam mana? Dia tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Agak-agak kalau malam ni lah Allah ambil kita, bersedia tak? Jikalah Allah ambil kita malam ni, bersedia tak? Semayang sunat kita banyak mana? Baca Quran kita banyak mana? Sedekah kita banyak mana? Selawat kita banyak mana? Zikir tasbih kita banyak mana? Kita pun kata alhamdulillah banyak Ustaz. Saya nak bawa satu bahagian ni. Kita tinggal tak lagi kata apa-apa. Kita tinggal tak lagi sombong, sum'ah, ujub yang membatalkan amalan kita semua. Kita tinggal tak lagi. Kita boleh jadi tak hamba yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana Nabi Allah Adam, datuk kita, tunjuk kat kita macam mana menjadi seorang hamba Allah. Tuan-tuan, pada peristiwa
Nabi Adam keluar daripada syurga, Iblis pun dikeluarkan daripada syurga. Apa kita belajar? Nabi Adam ni tak pernah salahkan Iblis pun. Nabi Adam ni tak pernah salahkan Siti Hawa. Nabi Adam kata, ya Allah, aku salah. Iblis sampailah dia salahkan Nabi Adam AS. Apa yang terjadi kepada Nabi Adam AS, tuan-tuan? Nabi Adam sujud kepada Allah, tak angkat kepala dia. Bertahun-tahun, tuan-tuan, Nabi Adam minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, ampunkan dosaku. Satu hari Jibril datang menemui Sayyidina Adam AS. Wahai Sayyidina Adam, angkatlah kepala. Apa kata Nabi Adam? Aku malu. Aku malu, kata Nabi Adam. Nabi Adam kata, wah, dalam syurga ni Allah bagi semua benda. Allah larang kat aku satu saja, jangan makan buah khuldi. Yang tu pun aku tak boleh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, aku malu, kata. Tuan-tuan, kita ni, kita lawan Allah satu perkara ke banyak perkara? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Kita lawan Allah ni satu perkara ke banyak perkara? Dalam hidup kita selama 60 tahun, selama 70 tahun, selama 80 tahun, berapa kali kita lawan perintah Allah? Berapa kali kita sujud kepada Allah? Lalu kita menangis macam mana Nabi Adam AS. Atau saya tak rasa apa-apa, tuan-tuan tak rasa apa. Kalau tak rasa apa-apa, tuan-tuan, kita akan duduk tempat macam mana yang Allah peringat kat kita tiap-tiap minggu. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang yang berdosa, tuan-tuan, sombong ni tak dosa. Sombong nak tahu kita sombong tak sombong. Orang tegur kita tak boleh. Yang tu sombong. Tuan-tuan, sombong ni dosa. Nabi sebut dalam hadis, orang sombong Allah tak benarkan masuk syurga. Ini saya nak cerita ni, tuan-tuan, bukan cerita pasal ilmu. Saya nak cerita pasal sana. Nanti kalau kita balik, kita rasa kita boleh masuk syurga, tapi benda yang menghalangkan kita masuk syurga tak boleh masuk. Kita tanya, pasal apa tak boleh masuk, ya Allah? Hang dulu masa hang hidup, hang tak boleh buang sombong. Ketika diberikan peringatan tentang ayat-ayat Allah, hang tak mau bersujud pada Allah, hang tak mau taat dengan Allah, hang buat tak peduli saja. Tapi pagi Jumaat hang sujud. Tuan-tuan, ayat tu Allah ajak kita, innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujada. Ini orang beriman, tuan-tuan. Orang beriman, innama yu'minu bi ayatina allazi, yang beriman dengan ayat-ayat Allah, idza dzukkiru biha, apabila diberikan peringatan dengan ayat Allah,
Apa tindakan mereka? Kharru sujada. Mereka terus sujud dengan Allah. Ulama kata makna sujud tu taat. Mereka terus ikut. Mereka terus ambil. Mereka tak tikai dah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut kita tak boleh masuk syurga, tuan. Itu kita takut yang tu. Tuan, sebab itu bila kita nak pergi pada perjalanan yang jauh ni, ada apa perkara yang mesti ada kat kita. Malam ni saya cerita kat tuan dua perkara saja. Pertama, kena ada bekal. Bekal yang Allah tunjuk kat kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal ini takut. Sebaik-baik bekal takut. Takut ni tuan-tuan, saya pun dengar macam tu, mengaji macam tu, tuan-tuan mengaji macam tu. Buat baik tinggal jahat. Kita buat baiklah tuan-tuan. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Jahat kita tinggal lagi. Kalau kita dah buat baik, tapi kita tak tinggal jahat, kita bukan orang bertakwa. Sebab orang bertakwa buat baik, tinggal jahat. Kalau dia buat baik saja, jahat dia tak tinggal, dia bukan orang yang bertakwa. Kita buat baik ke tak? Alhamdulillah, saya buat baik, Ustaz. Jahat tinggal dah lagi. Buruk sangka dengan orang ni jahat, tuan-tuan. Berdengki dengan orang ni jahat, tuan-tuan. Hasad ni tuan-tuan jahat, tuan-tuan. Sombong ni tuan-tuan jahat. Tuan-tuan, ilmu ni tuan-tuan. Kita mengaji tauhid bertahun-tahun, tetapi jika tak boleh mentauhidkan Allah, ilmu tauhid kita sia-sia. Macam bab sedekah, tuan-tuan. Kita seolah-olah tak percaya bila Allah kata, satu aku balas 10. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak nak mohong kita. Hak selalu mohong kita orang. Allah tak pernah mohong kita. Allah tak pernah tipu kita. Hak yang selalu tipu kita, orang di sekeliling kita. Dia janji yang ni, dia tipu. Dia janji yang ni, dia tipu. Yang tak pernah tipu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, kita percaya ke orang daripada percaya ke Allah. Tuan-tuan, jadi ilmu tauhid kita jadi apa? Kita sendiri tak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak jadi apa? Kita belajar fiqh, kita tak boleh menyempurnakan tentang syariat. Fiqh kita tak jadi apa? Kita belajar tasawuf, tetapi ilmu tasawuf kita tak boleh bimbing jiwa kita, bimbing roh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jadi orang baik. Ilmu kita, kata ulama, ilmu ni jadi sia-sia. Sebab itu tuan-tuan, takwa ini dia lahir dengan jalan tafakur. Ini perintah Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang kita nak tafakurkan? Pertama, kita tafakur tentang nikmat Allah. Nikmat yang Allah bagi kat kita ni, kita dah buat apa? Ya Allah, Engkau bagi macam saya nak masuk 60, kan? Allah bagi saya umur nak masuk 60 ni, saya buat apa? Saya buat apa? Saya berhenti tak kata ke orang ni? Saya berhenti tak dengar buruk orang?
Saya mengaji, tuan-tuan mengaji, kalau kita mengumpat, habis amalan kita. Saya mengaji, tuan-tuan mengaji gitu kan? Ke ada cara lain? Tak ada kan? Kalau umur nak masuk 60, tak berhenti lagi mengumpat tuan-tuan, boleh masuk syurga. Kalau umur 70, tak berhenti lagi kata orang, bolehkah masuk syurga? Mana amalan kita yang ada? Saya suka bawa benda ni tuan-tuan. Sebab dua benda ni Nabi kata susah nak jaga. Satu mulut, Nabi kata kedua faraj. Dua benda ni tuan-tuan, benda yang susah kita nak jaga dalam hidup kita. Tafakur tentang nikmat Allah. Allah bagi aku anggota 7 badan ni, aku buat apa? Aku cari dunia saja kan? Aku cari duit saja. Aku nak sembahyang sunat maghrib pun aku tak larat. Kita nak sembahyang sunat maghrib, tuan-tuan, kita tak boleh tau. Kita boleh cari duit, kita boleh cari kertas. Kita nak sembahyang sunat, kita tak mampu tuan-tuan. Tafakur tuan-tuan tentang nikmat. Tafakur tentang ilmu yang ada pada kita. Kita dah amalkan belum? Kalau tak tuan-tuan, maka kita akan dilaknat oleh ilmu kita sendiri. Tuan-tuan, sebab itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini sentiasa muhasabah diri mereka. Perkara yang mereka paling takut tuan-tuan, iaitu apabila mereka ni mati tak boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, yang kedua, kalau kita nak berjalan menuju kepada Allah dalam perjalanan yang jauh, kena ada ilmu dan makrifah. Sebab itu ulama dia sebut tuan-tuan, orang yang bijak ni tuan-tuan dia kenal 3 hal. Pertama, dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa kita kenal Allah Taala? Allah ni cukup baik dengan kita. Kita buat jahatlah tara mana, dia tak marah kat kita ni. Dia tak azab kita tuan-tuan. Dia tak seksa kita terus. Allah bagi kita masa untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah ni baik tuan-tuan, cukup baik. Tuan-tuan tengok zaman kita ni. Dulu tak jadi lagu ni. Zaman ni tuan-tuan, sampai orang berani menghina Al-Quran. Sampai orang boleh kata mana dalam Quran ada hukum tinggal semayang sebahat. Mana dalam Quran ada hukum buka aurat ni boleh sebahat. Tuan-tuan, saya nak cerita, zaman ini agama kita diinjak. Zaman ini ayat Allah dihina secara terang-terangan. Zaman ini agama kita orang cercah, agama kita orang pijak. Saya dan tuan-tuan tak mampu buat apa-apa. Cuma saya nak tanya, dan tuan-tuan kena tanya dalam diri tuan-tuan. Besok kalau Allah tanya kita, kita nak buat apa? Kalau Allah tanya saya, Allah tanya tuan-tuan, saya ada jawapan apa? Dan tuan-tuan ada jawapan apa? Tuan-tuan, kita akan gali salah orang tu, salah orang ni, salah orang tu. Dan sampai satu masa akan ada zaman pendakwahan dan semua orang kena dakwah. Saya kena dakwah dan tuan-tuan juga kena dakwah. Tak adakah dalam hati kita
berasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang yang saya kasih sekalian, ketiga. Kedua, kita kenal mana perkara yang baik, mana perkara yang tak baik dalam hidup. Benda baik kita buat, benda tak baik kita tinggallah, tuan-tuan. Saya bercakap ni sebab saya kata umur orang yang masuk 60. Takkan kita tak puas lagi nak kata ke orang 60 tahun dah, tuan-tuan. Takkan kita tak puas lagi nak kelih adik-beradik 60 tahun dah. Takkan kita tak puas lagi nak berkelahi sama-sama kita ni, satu masjid, satu jamaah. Cukuplah, tuan-tuan, kita dah tua dah. Kita dah tua dah. Badan kita dah tak lahat, mata kita dah tak nampak, telinga kita tak berdengar. Pasal apa kita masih lagi nak berkelahi? Kaki kita dah tak lahat, tangan kita dah tak lahat, mata kita dah tak nampak. Pasal apa kita lahat kata orang? Kita tak sedar ke, tuan-tuan? Kita tak sedar lagi ke? Kita tak boleh sedar ke? Sampai bila kita nak sedar diri? Zaman alam ini koi lama koi rosak, tapi kita tak mau berubah menjadi lebih baik. Tuan-tuan, jangan sampai masa yang Allah sebut itu jadi kat kita. Tuan-tuan, saya tahu, tuan-tuan tahu. Pasal apa kita tak boleh berubah? Yang tu saja persoalan saya. Ketiga, kita kenal apa yang kita kena buat selepas kematian kita. Tuan-tuan, saya kasih sekalian, Sayyidina Uthman bin Affan dia bagi tahu kat kita tanda orang kenal Tuhan ni. Dia 5 tanda. Pertama, hati dia cukup takut dengan murka Allah dan azab Allah. Ini tanda orang kenal Tuhan. Hati dia takut dengan azab Allah, dengan murka Allah Ta'ala. Ini tanda orang kenal Tuhan. Hati dia sentiasa takut, kalau aku buat ni Allah marah aku. Kalau aku buat ni Allah murka aku. Ini tanda orang kenal Tuhan. Kalau mulut aku ni tak boleh berhenti lagi, itu kata orang Allah marah aku. Tuan-tuan, saya bersembang dengan anak almarhum Haji Abdul Razak. Anak saya main jumpa saya 2 hari lepas. Nak saya rapat dengan keluarga dah. Dia kata dia heran pasal apa orang kata. Orang kata arwah ni baik. Dia cerita kat saya. Arwah ni, tuan-tuan, dia kata dia baca Yasin kat kubur orang lain, bukan kubur keluarga dia. Tuan-tuan, saya dengar tu, tuan-tuan, saya sendiri tak mampu buat macam dia buat. Dia pergi baca Quran di kubur orang lain, bukan kubur adik-beradik dia. Tuan-tuan, nak abang mai, kita ni Allah bagi umur, bagi kesempatan, suruh kita ni cari jalan buat baik. Sekurang-kurang kalau kita tak boleh buat baik yang banyak, kita tinggalkanlah benda jahat yang kita masih duk buat dalam hidup kita. Kita tak mampu ibadat macam orang-orang saleh, macam sahabat-sahabat, tapi tinggal benda jahat yang masih kita duk buat, kita tak boleh berhenti ni. Saya nak kata yang tu ya. Sebab apa? Sebab saya nanti pergi masyar, tuan-tuan mau pergi masyar. Saya lalu kat titian sirat, tuan-tuan berlalu kat titian sirat.
Tuan-tuan akan nampak saya. Tuan-tuan akan tengok macam mana saya meniti titian sirat. Kalau saya tergelincir, saya akan jatuh dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan, cerita titian sirat ni betul tak? Cerita akhirat ni betul. Bukan main-main dah. Mana ni kenyataan dia? Tu duduk depan masjid dah. Jikalau Allah buka hijab telinga kita, nescaya kita akan dengar raungan-raungan dan jeritan-jeritan mereka yang meminta tolong doakan untuk mereka yang berada di alam barzakh. Kalau Allah buka hijab telinga kita. Tapi Allah tak buka. Pasal apa Allah tak buka, tuan-tuan? Sebab telinga kita banyak dengar benda jahat lagi. Jadi lalulah kita kubur hari-hari. Tak jadi apa kat dalam hati kita. Tuan-tuan, jika hari-hari kita lalu di perkuburan dan tanah perkuburan itu tak boleh menjadi pengajaran di dalam hidup kita, betapa kerasnya hati kita. Walaupun Nabi kata cukuplah kematian itu memberi pengajaran dalam hidup kita, tapi kubur kita lalu hari-hari tak jadi apa. Nabi kata cukuplah kematian itu memberi pengajaran dalam diri kita. Tapi lalulah 1000 kali pun tak ada apa. Tak. Itu pertama. Kedua, tanda orang kenal Tuhan, hati dia sentiasa mengharap rahmat Allah. Ya Allah, tolong aku jadi orang baik. Apa yang aku terlepas masa muda aku, masalah, tolong bagi aku peluang buat balik. Aku tak mau rugi daripada dulu sampai lah. Aku tak mau rugi. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab kita berada pada zaman yang rosak. Zaman lah, zaman orang rosak, tuan-tuan. Kiri, kanan, depan, belakang, semua peringkat jadi rosak. Kalau kesempatan yang ada ni kita tak boleh nak buat baik, kita okey. Ketiga, ke-9 lah, tuan-tuan. Lidah kita selalu memuji Allah Ta'ala. Ni kata Sayyidina Osman. Benda yang paling berat kita nak amalkan puji. Paling susah kita nak sebut Alhamdulillah. Paling susah. Bangun dari tidur nak sebut Alhamdulillah. Keluar pada tandas. Daripada tandas kita sebut Alhamdulillah. Susah nak dengar. Sampai masjid selamat sebut Alhamdulillah. Susah nak dengar. Boleh nikmat Allah nak sebut Alhamdulillah. Susah nak dengar. Siapa orang yang boleh sebut, boleh amal Alhamdulillah ni? Orang yang kenal Tuhan. Dia nampak keelokan Allah. Dia nampak kesempurnaan Allah Ta'ala yang menciptakan segala perkara ni. Tak ada satu pun tak baik dia bagi. Allah cipta dalam dunia ni. Sebab itu kita kena puji Allah Ta'ala. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Keempat, kedua matanya merasa malu dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita ni malu dengan Tuhan. Tuan-tuan, saya suka rindu masa saya kecil-kecil. Masa kita kecil-kecil dulu, kita rajin menangis. Kita lapar menangis. Kita susah menangis.
Kita sakit menangis. Di mana perangai kita tu? Lah kita banyak tawa. Tuan-tuan, bila kita menangis, mak kita mai. Bila kita menangis, kita lapar, kita kenyang. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, berapa lama saya tak boleh menangis kerana Allah? Di mana tangisan itu, tuan-tuan, dalam hidup kita? Kenapa lah kita tak boleh nak jatuhkan ayat mata kita kerana Allah Ta'ala walaupun kita silap? Kenapa kita tak boleh jatuhkan ayat mata kita walaupun kita salah? Kenapa kita tak boleh jatuhkan ayat mata kita walaupun kita ni kurang dari semua perkara? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Kelima, terakhir. Orang yang kenal Tuhan, dia tak ada keinginan lain. Dia hanya inginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab masa hidup dia dulu, dia banyak buat benda yang Allah tak redha. Saya cakap diri saya tak cakap diri tuan-tuan. Kalau lah umur muda ni kita boleh patah balik, kita akan minta balik dengan Allah Ta'ala. Tapi saya tak boleh patah balik, tuan-tuan tak boleh patah balik. Kalau lah umur muda ni kita boleh pusing balik hidup kita, kita nak pusing balik, kita nak buat baik semua. Dan kita tak mau lalu hidup kita yang tak baik dulu tu. Tapi saya tak boleh ambil balik. Saya tak boleh patah balik. Tuan-tuan tak boleh patah balik. Dan apa yang saya takutkan, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Allah akan tanya semua nikmat yang Allah telah bagi kepada kita satu-satu tanpa terlepas satu pun. Tuan-tuan, fitrah kita selalu lupa apa yang kita buat. Kena ingat, Allah tak pernah lupa kita. Tuan-tuan, yang saya kasih sekalian, saya rasa saya akhirkan kuliah saya malam ini. Cumanya sebelum saya akhirkan kuliah saya, pada malam ini, saya tertarik tentang dengan apa yang disebut oleh pengurusi Ustaz Ida tentang masjid. Masjid kita ni, tuan-tuan, sebenarnya Ustaz kita tak suruh pun. Dia saya nak tutup. Nak tutup macam ni. Ustaz kita, orang masjid tak suruh pun, tuan-tuan. Saya sebut pasal pembangunan ni. Tak suruh. Cuma malam ni, tuan-tuan, saya rasa saya tak tahu lagi bila nak main kulim ni. Saya kalau ada duit lah, tuan-tuan, saya nak bagi semua lah. Tapi saya tak ada duit. Kalau saya ada duit tak, tuan-tuan, saya nak bagi semua peruntukan nak masjid ni. Saya nak bagi semua. Tapi saya tak ada duit. Kadang-kadang saya tengok masjid, tuan-tuan, nak buat macam ni. Saya kata, ya Allah, aku tak mampu, tapi aku mau. Sebab apa? Inilah rumah Allah. Masa muda tu, kita tak boleh main masjid, tuan-tuan. Kita lalu ya. Kita sibuk cari duit, kita sibuk kerja. Masjid pun Allah tak bagi masuk. Kadang kita singgah berak ya, tuan-tuan.
Tapi alhamdulillah lah, kita ni umur dah macam ni, Allah bagi main masjid. Ingatlah masa PKP tu, kita ada kunci masjid, tapi kita tak mampu buka masjid. Tuan-tuan, bukan kita mau buka, bukan kita mau tutup. Kalau Allah mau kita masuk, Allah akan hantar kita supaya kita masuklah masjid. Tapi kalau Allah tak mau, tuan-tuan, Allah tak pernah pun siapa pun masuk dalam rumah dah. Kenyataan dia bila masa PKP dulu, walaupun kita pengerusi masjid, walaupun kita penasihat masjid, walaupun kita pegawai masjid, Allah kata aku tak bagi siapa pun masuk dalam rumah aku. Tak ada kuasa kita nak masuk dalam rumah kita. Berapa lama tuan-tuan masjid duduk sunyi. Setelah Allah benarkan kita semua, saya dan tuan-tuan masuk dalam masjid ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, masjid kita nak buat. Nak buat ni. Yang ni peluang saya, peluang tuan-tuan. Macam ni. Saya nak ambil masa 10 minit, boleh tak? Boleh tak? Saya tahu masjid nak pakai banyak. Tapi malam ni saya nak cari 20,000 saja untuk masjid. Saya dah tua, tuan-tuan dah tua. Masjid ni bukan Korea dia. Masjid ni Korea tuan-tuan. Saya nak cari 20,000 saja untuk masjid ni malam ni. Tak banyak. Tapi saya mula dari saya dulu. 20,000, saya mula daripada saya, bahagian saya 5,000, kurang 15,000. Ada siapa-siapa nak tolong tak? Bagi cukup 15,000. Bahagian saya nanti saya transfer dengan masjid, RM5,000. Itu bahagian saya. Ada siapa-siapa nak sama-sama tak jadi jariah untuk masjid kita? Tuan-tuan kat tangan, aku janji nanti tuan-tuan jumpa dengan pengurusi, dengan bendahari. Berapa bahagian tuan-tuan? Ada tak yang berani? Aku janji tuan-tuan. Jangan risau, orang tahu kita ada duit, tak ada duit. Tuan-tuan, Allah tanya, hang sayang tak rumah? Kalaulah kata saya mati dan tuan-tuan mati, bahagian tu kita dah ambil. Tuan-tuan, selama mana masjid ni ada, berdiri sampai kiamat. Besok mengalir kat kita. Orang mengaji, orang semayang, orang puasa. Ada tak tuan-tuan? Tuan-tuan tak mau, saya nak tutup. Cuma saya ambil bahagian saya. Abang nak ambil berapa abang? 1,000. Abang ambil 1,000. Ustaz tolong kira Ustaz. Saya 5,000, abang tu 1,000, mana 6,000. Jin ambil apa je? 1,000. Dah ada 7,000. Saya nak cukup 20,000 malam ni. Saya nak tengok macam mana kita balik. Abang nak ambil berapa? 1,000 bang. Ustaz tolong kira. Abang ambil 1,000. Bang, abang Ali syurga. Ustaz tolong kira Ustaz. Tolong kira. Ni bahagian saya, bahagian tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebenarnya bukan sebab masjid ni nak buat masjid dah. Saya ada zaman silam saya. Saya ada jahat saya dah salah. Allah bagi kita tak banyak pun. Allah nak tengok kita. Harta yang ada pada hang boleh bagi balik tak kat aku. Tapi aku janjilah. Hang bagi balik kat aku. Aku bagi balik kat hang. Janganlah hang tak percaya kat aku. Percayalah. Ni janji dia. Saya menangis bukan apa tuan-tuan. Sebab saya nampak kesilapan saya. Dan saya nampak kejahatan saya. Tuan-tuan ada cerita tuan-tuan. Saya ada cerita saya. Saya 5,000, abang tadi 1,000, 6,000, abang ni 1,000, 7,000. Tuan haji kita 1,000, 8,000. Ada lagi tak tuan-tuan? Haji kita hak belakang tu. Haji berapa haji? 300 ke 3,000? 3,000. 300. 3,000 haji. 3,000 ke 300? Abang tu 1,000. Saya ni buah ke saya ni susah.
3,000 je. Haji kita 3,000. Ada, tolong Ustaz. Bawah. 12 dah. Tu haji kita berapa? 1,000 lah. Dah 13. Haji berapa haji? 1,000. Berapa? 13, 14. Kita nak cari 20 lah. Kalau kita dapat lebih tu, kerja Allah Ta'ala. Abang apa? 500. Abang kita 500. Ada lagi tak? Berapa? 200. Ustaz. Ada berapa? Allahumma salli ala Muhammad. 1,000 lah. 100. Ada 100 tak? 1,000 abang kita, 1,000. Tolong dia, cukup tak lagi? Berapa? Tak dengar saya ni, semua dah cukup. Pekak ada, tak nampak ada, semua ada. Buat ada 16,500. Kita cari 3,500 lagi. Abang kita berapa? 1,000 kan? Memang ni saksi, tuan-tuan saksi. Semua orang yang duk angkat tangan, tuan-tuan saksi lah. Mudah-mudahan mereka semua ni Allah letakkan bersama dengan Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman bin Affan. Mudah-mudahan kalau kita tak boleh duduk dengan mereka, kita dapat syafaat mereka. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan, Sayyidina Osman dapat syafaat Rasulullah, Abdul Rahman bin Auf dapat syafaat dalam dunia lagi. Janji untuk masuk syurga. Kita sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita tak dapat dalam dunia. Mudah-mudahan dekat sana Rasulullah cari kita. Ada lagi tak tuan-tuan? 100, 1,000 muslimat ada bagi 1,000. Ada lagi bang berapa bang? 500. Abang kita 500. Bang berapa bang? 500 ha? 500. Ada lagi tak? Berapa kita? 500. 1,000. Tak cukup bang. Dah 20 dah. Dah 20. Kau abang nak ambil lagi? Ambil 1,000. Ambil 1,000. 21. Lebih pada hak kita mahu. Ada lagi? 1,000 lagi? Ada lagi Ustaz? 22,000. Abang dah? 1,000. Ada lagi? Sahabat kita 1,000. Saya nak buka ni bukan untuk saya buka ni untuk rumah Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan saya buka macam ni? Yang ni saja aku boleh balas kebaikan yang Allah bagi kat aku. Yang Allah boleh balas, yang kita boleh balas kebaikan daripada Allah. Allah bagi kat kita, kita balas balik. Abang bagi 1,000 lah. Abang kita 1,000. Berapa semua Ustaz? 24. Saya nak berhenti ke? Ada orang nak ambil lagi? Saya nak berhenti. Akak nak pergi bawah. Saya tak tengok atas, minta maaf lah. Tapi saya tak nampak pun. Siapa pun saya tak nampak. Saya tak kacau mata. Akak bagi apa? 1,000. Dah muslimat kita 1,000. Saya nak tengok lagi. Akak dah. Akak dah kena bagi apa? 1,000 lah. Berapa? 500. Berapa? 1,000 lah. Ustaz, kira Ustaz, berapa dah Ustaz kita dapat malam ni? Berapa Ustaz? 27,500. Macam ni lah. Saya cukup, saya nak bagi cukup 30, lepas tu saya nak tutup lah. Berapa? 1,000. 28,500. Ada lagi? Haji berapa haji? 1,000. 29,500. Saya cari orang yang nak bagi 500. Haji 500. 30,000 saya tutup. Nanti saya transfer Ustaz lah. 5,000 hak bagian saya. Untuk saya, untuk arwah ayah saya, untuk arwah mak saya, untuk arwah adik saya, untuk arwah makcik-pakcik saya. Sebab kita tak boleh nak, masa mereka hidup, kita tak boleh balas mereka. Kita ada RM1,000 ni tuan-tuan, RM2,000-3,000 ni. Kita hadiahkan untuk mak pak kita. Yang ni saja mak, yang ni aku boleh balas untuk mak. Pak, yang ni saja aku boleh balas untuk pak. 5,000 tak banyak dan 1,000 tak banyak untuk mak kita, untuk pak kita. Yang ni saja aku mampu. Yang aku boleh balas kebaikan mak kita, kebaikan pak kita. Jadi setakat ni saja tuan-tuan dengan tuan-tuan.
Saya akhirkan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Segala kesilapan kami, kesalahan kami masa muda kami dan juga sekarang, ya Arhamar Rahimin. Kami minta ampun, kami minta maaf kerana kami tak mampu untuk masuk syurga Engkau, ya Allah. Ya Allah, orang-orang yang bagi sumbangan pada malam ni untuk masjid ini, ya Allah, tolong berkatkan mereka. Tolonglah berikan kepada mereka ketenangan dan juga kami semua, ya Allah. Ya Allah, tolong bagi peluang kepada kami lagi untuk buat baik, kerana kami telah tinggalkan masa itu pada zaman muda kami. Ya Allah, tolong bagi kami lagi kekuatan untuk buat baik walaupun apa cara sekalipun, sehinggalah kami dapat mati dalam kami sedang buat baik, ya Allah. Agar kami dapat mati, kami dapat menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bulan puasa sudah hampir untuk kami. Tolonglah berikan kami peluang untuk kami duduk dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, ya Allah. Jika takdir kami mati dalam bulan Syakban ini, ya Allah, kami minta tangguh, kami minta tolonglah sampaikan umur kami dulu kepada bulan Ramadan, ya Rahman Rahimin, agar kami dapat berada pada bulan Ramadan yang kami sentiasa tunggu-tunggu dalam hidup kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah ya Rahman Rahimin. Ampunkan dosa mak kami, ampunkan dosa arwah ayah kami, ampunkan dosa arwah mak kami, ampunkan dosa sekalian adik-beradik kami, ampunkan dosa isteri dan anak-anak kami, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, jika kami pernah buat silap dengan mak kami pernah buat silap dengan ayah kami, tolonglah sampaikan minta maaf kami kepada mereka, ya Allah. Kami minta maaf dengan arwah mak kami minta maaf dengan arwah ayah kami, ya Rahman Rahimin. Tolong sampaikan kepada mereka, ya Allah, jika kami ada salah, jika mana mereka tak ampunkan dosa kami, mak kami tidak ampunkan dosa kami, ayah kami tidak ampunkan dosa kami, nescaya kami terhalang untuk masuk syurga Engkau, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.